Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Lebih banyak kerjasama dan penerokaan yang bernas serta beretika harus dilakukan. Sultan Perak bertitah keperluan itu bagi memastikan dunia lebih bersedia menepani cabaran kesihatan global pada masa hadapan. Titah Sultan Nazrin, konsep Islam dan bioperubatan mesti dijadikan panduan selain mengaplikasi teknologi baru seperti kecerdasan buatan yang berkembang pesat. Malaysia konsisten melindungi kedaulatan selain hak dan kepentingan di zon ekonomi eksklusifnya di Laut Cina Selatan. Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak pernah goyah menepani cabaran dan tuntutan yang sah. Negara ini juga sentiasa menyokong penyelesaian secara aman dan konstruktif terhadap semua pertikaian. Ia perlu dilakukan berdasarkan perundangan antarabangsa. Capaian rangkaian 5G di Malaysia setakat penghujung Julai lalu telah mencapai 66.8% di seluruh negara. Menteri Komunikasi dan Digital berkata ia adalah perkembangan memberangsangkan. Sasaran 80% kawasan berpenduduk juga mampu dicapai selewat-lewatnya awal Januari depan. Satu lagi peranti satelit Starlink bakal dipasang di perkampungan orang asli di Hulu Kemensah, Ulu Kelang hari ini. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, ia antara usaha mempertingkatkan kualiti perkhidmatan internet di kawasan pedalaman terutama kawasan berbukit. Kementerian turut akan bekerjasama dengan kementerian lain untuk dapatkan lokasi yang jauh dan belum ada menara telekomunikasi bagi menilai keperluan peranti satelit Starlink. Kenaikan kadar allowance sara hidup nelayan yang kini sebanyak RM300 sebulan akan dipertimbang sekiranya pendapatan negara meningkat pada masa hadapan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan berkata, kebajikan nelayan sentiasa menjadi perhatian kerajaan. Keperluan golongan itu akan terus dibela mengikut kemampuan kewangan negara. termasuk 36 wanita disyaki terlibat sindiket pelaburan haram dicekup. Siasatan awal mengesyaki mereka merupakan petugas di pusat panggilan berpengkalan di Subang Jaya. Menurut Polis Selangor, sindiket sering merekrut lepasan sekolah atau universiti sebagai kaki tangan. Sejak beroperasi setahun lalu, sindiket dipercayai telah mengaut untung RM2 juta. 40 warga Indonesia ditahan selepas disyaki terlibat aktiviti penyeludupan migran pukul 8 pagi tadi. Tangkapan dibuat pada jarak 1.0 batu nautika dari pesisir pantai Sungai Tiang Rungkup. Menurut Ketua Polis Zairah Hilir Perak, maklumat kehadiran bot dalam keadaan mencurigakan itu diterima daripada orang awam. Bot tersebut dipercayai dalam perjalanan ke Tanjung Balai, Indonesia sebelum tersadai akibat kerosakan enjin. Seorang lelaki bergelar Datuk mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrat Kota Tinggi Johor atas pertuduhan memandu kenderaan Lamborghini Huracan Coupe miliknya secara gopoh di Jalan Lebuh Raya Senai Desaru hujung bulan lalu. Tertuduh Datuk Lim Tian Seng, 65 tahun yang juga ahli perniagaan, membuat pengakuan tersebut di hadapan magistrat. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 42/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Selepas hampir 11 tahun mendirikan rumah tangga, pelakon Farid Kamil dan Diana Daniel hari ini sah bercerai talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Petaling. Farid Kamil Zahari, 42 tahun, melafazkan cerai talak satu terhadap Diana Daniel Denny Bison, 32 tahun, secara dalam talian di hadapan Hakim Syari'i. 10 Mac lepas, Diana memfailkan permohonan cerai terhadap Farid mengikut Seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Seorang perunding pengurusan acara sambilan mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan atas pertuduhan menghendap. Dia didakwa menghantar gangguan berulang terhadap seorang jurugambar wanita di akaun Twitternya dan Muhammad Safiq Rosli mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan ke atasnya di hadapan magistrat. Tertuduh yang berusia 37 tahun itu merupakan individu pertama didakwa atas kesalahan berkenaan mengikut Seksyen 507A-1 Kanun Keseksaan. Kewujudan tribunal berkaitan Akta Anti Gangguan Seksual 2022 Akta 840 akan dimuktamadkan menjelang akhir tahun ini. Tribunal tersebut akan berfungsi untuk mendengar serta melaksana proses pendakwaan atau pengadilan terhadap setiap aduan berkaitan gangguan seksual. Premis untuk beroperasi telah dikenal pasti, namun lantikan anggota tribunal masih belum dimuktamadkan.
Penyedia platform perkhidmatan media sosial memberikan kerjasama yang baik dalam membantu memadam kandungan menyentuh isu 3R sepanjang kempen PRU DUN ke-15. Ia berdasarkan laporan yang diterima daripada MCMC yang dipertanggungjawab untuk menyekat kandungan berkenaan. Pemantauan sentiasa dilakukan MCMC bersama polis bagi memastikan tindakan sewajarnya dapat diambil secepat mungkin. Calon-calon parti politik turut dinasihat tidak menggunakan isu 3R semasa berkempen. Pengurusan air Kelantan Sendirian Berhad mungkin dirombak jika masalah air di negeri berkenaan berlarutan. Bagaimanapun ketika ini, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ambil pendekatan membantu engagesi itu. Ini termasuk usaha adakan perbincangan terbuka bagi mendepani masalah tersebut kerana ia melibatkan kebajikan rakyat. Lebih banyak papan tanda amaran akan dipasang di persiaran Mokhtar Dahari dari Puncak Alam menghala ke Shah Alam. Ia ekoran kemalangan yang kerap berlaku di kawasan itu. Menurut Menteri Kerja Raya, kebanyakan kemalangan berpunca daripada pengguna yang tidak mematuhi peraturan. Walaupun laluan itu sibuk, namun berada dalam keadaan baik dan teratur. Kemas sasar lahirkan 100,000 hafiz cilik dalam tempoh 3 tahun menerusi program Tabika Pratahfiz yang bermula Julai lepas. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah menjelaskan sebagai permulaan 100 kelas Tabika di seluruh negara dipilih bagi menjayakan projek rintis itu. Kementerian turut rancang untuk tambah 4,000 lagi kelas tahun hadapan. Kementerian Dalam Negeri KDN telah mewartakan perintah larangan penerbitan berkaitan LGBTQ pada jam jenama swatch termasuk apa-apa koleksi kotak, pembalut dan aksesori berkaitan pada jam berkenaan. Perintah larangan melalui Warta Kerajaan PU-A236 itu berkuat kuasa mulai hari ini. Pewartaan perintah larangan itu selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 7 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984-Pindaan 2012. Seorang penjenayah tegar curi kenderaan di Kuching berjaya ditahan semalam. Lelaki tempatan berusia 35 tahun itu ditangkap di sebuah rumah di Jalan Matang. Sebuah kereta dan pelbagai peralatan dipercayai diguna untuk tujuan curi kenderaan turut dirampas. Hasil ujian air kencing mendapati suspek positif dadah dan turut mempunyai 7 rekod lampau berkaitan jenayah dadah, pecah rumah dan kekerasan. Kes disiasat di bawah Seksyen 379A Kanun Keseksaan. Sarawak rekodkan 15 kes rabies dalam kalangan manusia dengan 13 kematian dari Januari hingga 7 Ogos lalu berbanding 8 kes bagi tempoh sama tahun lepas. 5 kes dilaporkan di Sibu, 4 di Serian, 3 di Kuching, 2 di Bintulu dan 1 di Samarahan. 8 kes yang ada sejarah digigit anjing dan dicakar kucing tidak dapatkan rawatan di mana-mana fasiliti kesihatan. Plus, jangka peningkatan trafik cecah 1.9 juta kenderaan sehari dan pengguna akan berdepan tempoh perjalanan lebih panjang di lebuh raya susulan PRU DUN ke-15 Sabtu ini. Peningkatan kenderaan itu dijangka antara esok dan Sabtu berbanding hari-hari biasa. Justru orang ramai yang ingin pulang ke kampung atau lokasi pengundian diingatkan rancang perjalanan. 1,505 pegawai dan anggota polis Perak digerakkan bagi membantu penugasan PRU DUN ke-15 di Kelantan. Penugasan bermula hari ini sehingga Isnin depan. Menurut Ketua Polis Perak, 84 pegawai dan anggota JSPT negeri turut digerak ke Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan Terengganu. Sementara itu, 478 pegawai dan anggota polis Melaka terlibat penugasan pilihan raya di Negeri Sembilan. Timbalan Ketua Polis Negeri berkata, ia turut melibatkan 31 kenderaan. PRU DUN Negeri Sembilan menyaksikan 36 kerusi dipertandingkan dengan 808,533 pengundi. Kerangka ekonomi madani akan menjadikan ekonomi Malaysia kukuh dan stabil di peringkat global. Perdana Menteri juga percaya pelaksanaan kerangka itu mampu menjadikan kualiti hidup rakyat lebih baik pada masa sama meningkatkan imej negara di mata dunia. Kerajaan Persekutuan berhasrat bahawa lebih banyak pelaburan asing dan domestik masuk ke Kelantan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, langkah tersebut berupaya mewujudkan peluang pekerjaan untuk penduduk negeri itu. Seterusnya mengurangkan kadar pengangguran dalam negara.
Malaysia mempunyai kelebihan yang boleh menarik minat pelaburan syarikat luar untuk membuka pusat data pada masa akan datang. Seterusnya, merealisasikan hasrat menjadi hub pusat data rantau Asia. Sejak 2021 sehingga Mac tahun ini, Malaysia telah menerima pelaburan melibatkan pusat data sebanyak 76 bilion ringgit. Ini terbukti dengan komitmen pemain industri menerusi perjanjian bekalan elektrik ESA antara TNB dan 4 pemain pusat data melibatkan bekalan dengan jumlah kapasiti 1,500 megawatt. MITI sedia berbincang dengan Saudi Aramco jika syarikat minyak dan gas dari Arab Saudi itu mahu melabur di Kemaman Terengganu. Menteri MITI memaklumkan Malaysia sentiasa menyambut baik sekiranya Saudi Aramco berhasrat meningkatkan pelaburannya di negara ini. Syarikat berkenaan dan Petronas telah memiliki pelaburan bersama di Pengerang, Johor sejak 2017. Ia membabitkan pelaburan cukup besar iaitu $7 bilion Amerika. 35 inisiatif baru berkaitan koperasi akan dikemuka KUSKOP pada mesyuarat Kabinet Isnin depan. Ini termasuk subsidi pengangkutan, program pembasmian kemiskinan, akademik e-sukan dan potongan cukai pendapatan koperasi. Selepas dimuktamad Kabinet, ia akan dibawa ke Parlimen menerusi pembentangan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 pada September nanti. Kesemua inisiatif itu hasil libat urus KUSKOP dengan ahli koperasi seluruh negara. Ekonomi Sabah semakin pulih dan diunjur berkembang 4 hingga 5% tahun ini. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri memaklumkan ia dipacu pemulihan semula sektor utama termasuk pelancongan, pelombongan dan pembuatan. Pengukuhan pasaran buruh, kestabilan ekspor dan peningkatan projek pelaburan berimpak tinggi juga antara faktor perkembangan positif. Kadar pengangguran pada Jun lalu turun kepada 3.4% dengan bilangan penganggur terus berkurang kepada 581,700 orang. Pasaran buruh negara ini kekal stabil pada Jun lalu disumbang oleh peningkatan dalam bilangan penduduk bekerja. Manakala penganggur berada pada trend menurun dan bilangan tenaga buruh pada Jun lalu terus mengukuh sebanyak 0.2% merekodkan 16.89 juta orang berbanding pada Mei 16.8 juta orang. Statistik berdasarkan survei tenaga buruh yang dilaksana oleh DOSM. Sentimen pasaran terhadap ringgit secara amnya bertambah baik. Menurut Jawatankuasa Pasaran Kewangan FMC Bank Negara Malaysia, mata wang tempatan itu mengukuh 2.5% berbanding dolar Amerika sejak Jun lalu. Pada tempoh sama, ringgit turut didagangkan lebih baik berbanding mata wang serantau lain. Calon Presiden Ecuador Fernando Villavicencio maut ditembak lelaki tidak dikenali. Kejadian berlaku ketika mangsa mahu menaiki kereta selepas selesai berkempen di Quito semalam. Suspek meninggal dunia semasa dalam tahanan. Dia cedera parah dalam kejadian berbalas tembakan dengan pasukan keselamatan. Ecuador dijadual mengadakan pilihan raya parlimen dan presiden kurang 2 minggu lagi. Di Utah, seorang lelaki yang mengugut untuk membunuh Presiden Amerika Joe Biden ditembak mati FBI. Kejadian berlaku semasa ejen FBI cuba menyerahkan waran tangkap dan menggeledah rumah suspek semalam. Suspek dikenal pasti sebagai Craig Robertson. Biden yang dijadual mengunjungi Utah pada hari sama telah dimaklumkan mengenai insiden tersebut. Parlimen Pakistan dibubarkan semalam bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum yang mesti diadakan dalam masa 90 hari. Bagaimanapun kerajaan dijangka menangguhkannya hingga tahun depan dengan alasan negara itu belum cukup tenteram. Pilihan raya dijangka panas susulan bekas Perdana Menteri Pakistan yang digulingkan Imran Khan hilang keyakinan bertanding kerana menjalani hukuman penjara mulai minggu lalu. Ribut tropika Kanun membadai Busan, Korea Selatan mengakibatkan hujan lebat dan angin kencang berlaku di kawasan berkenaan. Ratusan penerbangan dan banyak perkhidmatan feri dibatalkan. Menteri Dalam Negeri memberi amaran Kanun dijangka menjejaskan seluruh negara itu. Pemantauan terhadap ribut dilakukan 24 jam dan kesiapsiagaan hadapi impak bencana berada pada tahap maksimum. Kanun dilapor bergerak dari Kyushu, pulau di selatan Jepun semalam. Sekurang-kurangnya 6 maut manakala 20 lagi cedera parah akibat kebakaran hutan di Pulau Maui, Hawaii. Insiden turut mengakibatkan beribu-ribu penduduk hilang tempat tinggal. Angka korban dijangka meningkat kerana operasi pemadaman dan menyelamat masih giat dijalankan. Mulai semalam, semua sekolah ditutup dan banyak penerbangan ke pulau itu dibatalkan.
Spanyol dilanda gelombang haba mencecah 44 darjah Celsius. Gelombang haba keempat pada musim panas di negara itu dijangka berakhir hari ini atau esok. Agensi cuaca memberi amaran mengenai peningkatan risiko kebakaran hutan minggu ini. Ia susulan kemarau berpanjangan beserta angin kencang. Bagaimanapun, tiada kebakaran besar dilaporkan setakat ini. Baik, Kantar 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Fatil Hidayat Ghazali dan Nurul Syuaida Arifin untuk paparan komprehensif. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.